أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan taufik dan hidayah dan juga kesempatan untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita digerakkan hati-hati kita untuk sama-sama kita meluangkan masa duduk sementara atau seketika menunggu masuknya waktu Isya. Jadi sama-sama tuan-tuan pada malam ini iaitu topik, ianya topik berkenaan yang mana kita akan sambung tahsinul Quran. Pada malam ini topiknya iaitu tahsinul Quran, iaitu mencantikkan ataupun memperbaiki dan menghalusi bacaan-bacaan Al-Quran. Baik, jadi kita sambung iaitu surah Al-Kahfi ayat yang ketiga pada malam ini. Sebelum itu sama-sama kita membaca daripada ayat yang pertama, insyaAllah. Baik, boleh ikut tuan-tuan, puan-puan boleh dapatkan Al-Quran, boleh dapatkan Al-Quran untuk kita sama-sama melihat dan meneliti bacaan surah Al-Kahfi satu persatu, bagaimana sebutan-sebutan yang betul, insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okey, kita cuba habiskan satu ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi
الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Baik, lihat pada ayat yang ketiga. Pada bulan lepas kita berhenti pada ayat yang kedua dan selesai sambungan pada ayat yang ketiga makithi. Okey, makithina. Kalimah makithin. Okey. Mim mempunyai syaddah ataupun sabdu. Baik. Jika kita baca dalam keadaan berhenti, tengok ayat sebelumnya, ayat hujung tu anna lahum ajran hasana. Okey, berhenti, sambung macam biasa makithi. Okey. Ada pula jika kita hendak menyambungkan dari ayat yang sebelumnya, maka di situ perlu memasukkan ke dalam mim tersebut. Maknanya di situ idgham ma'al ghunnah pada mim tersebut. Contoh anna lahum ajran hasanan makithin, kan? Jika ada ataupun di kalangan kita contoh ada satu tugasan, kebiasaan pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran ataupun orang-orang yang menghafal Al-Quran, jadi rutin mereka memerlukan masa yang singkat ataupun pergerakan bacaan yang laju. Maka di situ mereka percepatkan bacaan dan menyambung daripada ayat ke ayat yang lain. Di sini jadi di situ bacaannya apabila sambung maka perlu diidghamkan. Ajran hasanam ma, tidak boleh dibaca ajran hasanam ma. Salah. Jika berlaku tidak diidghamkan mim tersebut maka salah. Okey, itu bacaan kaedah menyambung.
Adapun kita kebiasaan, kita akan berhenti, maka baca macam biasa sahaja. Berhenti hasanah, kemudian makithi. Okey. Lihat pada makithi, ma berbaris atas, kemudian ada alif kecil, alif mat tersebut dipanjangkan 2 harakat ma, dan bacaannya nipis, tidak terbunyi, ataupun kalau terbunyi makithi, tidak salah, cuma kurang. Orang panggil kurang. Segi lain tu istilah dia kurang, tak berapa nak lah. Bunyi dia lebih pada bunyi Melayu kan. Bukan cuba nipiskan baru sedap bunyi dia. Okey. Apabila membaca dengan terlalu buka, semua berbaris atas, maka dia akan terjadinya bunyi kurang ataupun kurang. Okey, nipiskan kemudian kithi, kaf baris bawah, tha baris bawah, nipis kithi. Jangan ada yang terbaca kithi. Ramai yang tidak menjaga baris bawah, seakan-akan bunyi serong. Kithi. Apabila baris bawah kita sebut sebelum ni, rahang bawah jatuh, kithi, seolah-olah macam ada senyuman. Kithi bawah kan, baru cantik sebutannya. Okey, na nipis baris atas, makithina. Kemudian fihi abadan, fa berbaris bawah nipis, kemudian panjang mat, ada ya tu kan, ya mati, fi, kemudian ha baris bawah, ha tebal ataupun ha garang, ha simpul, hi. Jangan ada yang terbaca nipis. Makithina fihi abada, salah. Berlaku kesalahan besar di sini, ditukarkan kepada ha ataupun ha pedas, maka salah bacaannya jika ditukarkan kepada ha pedas. Kesalahannya adalah kesalahan besar. Baik, baca dengan baik. Fi 2 harakat berbaris bawah, kemudian hi, dan selepasnya abada. Cantikkan cuba ba da. Kalau terbesar abada kan, makithina fihi abada, abada. Beza tu kan? Ada beza tak? Ada kurang sikit kan? So kita nak buang kurang tu, kita nak cantikkan, ambilkan makithina fihi abada. 1, 2, 3. Makithina fihi abada. Cantik. Kalau tuan-tuan terdengar abada, besar sangat ni, kurangkan, nipiskan abada. Okey. Kemudian ayat 3 ni tak ada masalah besar lah, tak ada masalah besar. Cuma berhenti pada da. Di situ jangan terlalu panjang. Ada di kalangan kita nak berhenti mad iwal ataupun mad asli. Di situ ada di kalangan kita berhenti mad iwal ataupun mad asli, dia terpanjangkan sedikit. Contoh tempo dia sederhana, makithina fihi abada, cukup abada. Dia mengikut tempo. Kiraan harakat ataupun dengung mengikut tempo bacaan, pergerakan bacaan. Tuan-tuan baca cepat, cepatlah kira harakat. Tuan-tuan baca lambat, lambat kira harakat. Itu yang lebih tepat. Jangan kita samakan ataupun ambil pendapat yang kata mengira harakat ialah seperti detik jam. Jadi apabila mengira harakat seperti detik jam,
kan, saat kan, 1, 2, 3. Apabila mengira seperti detik, saat ataupun jam, ia akan mengganggu apabila pada pergerakan laju. Contoh, seseorang membaca dengan laju, kemudian harakat ataupun mat yang perlu dipanjangkan kiranya lambat, maka di situ akan ternampak terlalu panjang matnya. Contoh kita ambil pada ayat yang ke-5 muka surat sebelah atas sekali, malahum, kita baca laju tapi kira lambat. Malahum bihi min ilmin wala liaba, terlalu panjang. Sebab apa? Kita ikut detik, jam, tidak sesuai. Jadi pendapat yang mengatakan kiraan harakat mengikut detik, jam ataupun detik, saat, jam tersebut kurang sesuai. Maka kita ambil pandangan yang mengatakan kiraan harakat dan juga gunnah mengikut pergerakan bacaan. Kalau laju, lajulah kiranya. Kalau lambat, lambat kiranya. Okey? Contoh laju. Ma lahum bihi min ilmin wala liaba. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 2, 3. Kalau lambat, ma lahum bihi min ilmin wala liaba. 1, 2, 3, 4 gitu. Okey, mengikut pergerakan. Itu lebih tepat. Baik. Okey, fihi abada, kembali pada ayat yang ketiga, fihi abada. Maka di situ ada yang terpanjangkan dan ada juga terpendek. Contoh dia terpendek. Makithina fihi abada. Abada tak cukup, tak cukup 2 harakat. Ataupun terpanjang, makithina fihi abada. Da 3 tu, 3 atau 4. So kena samakan. Bagaimana pergerakan tuan-tuan? Kita baca lambat tadi, lambatkan. Lambatkan yang mana lambat 2 saja. 1, 2, 1, 2. Makithina fihi abada. Abada 1, 2. Okey. Kalau laju, makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Nampak? Okey. Maka panjangkan 2 harakat di akhir ayat dengan betul. Jangan terlebih dan jangan terkurang. Wa yunzirul ladzi, sambungan ayat yang keempat, wa yunziru, waw nipis, kemudian ya berbaris hadapan yu, kemudian matikan ikhfa, nun mati bertemu dzal. Apabila ikhfa, sembunyikan, sembunyikan pada huruf tersebut. Huruf apa? Huruf selepas nun atau tanwin tu. Di sini nun mati bertemu dzal. Standby. Istilah lain standby nak sebut zal. Lidah kita standby dekat huruf zal tu. Huruf zal kat mana? Sama dengan tha, sama dengan dha. Tha yang pelat s tu, kan? Tha. Saya sorang-sorang, kan? Saya suka masam. Malas tak? Malas. Tu tha. Tha sama juga dengan ni, zal. Za. Hujung lidah menyentuh bawah gigi kacip, gigi arnab atas. Menyentuh bawah, terkeluar sedikit. Cuba. Okey, tuan-tuan cuba. Za. Matikan. Al. Il. Ul. Kalau sebut zal, banyak bunyi getaran. Contoh salah. Sebab apa? Itu zai. Kalau zai banyak getaran. Kalau zal sangat sedikit. Maka di sini standby dekat zal,
dengungnya standby dekat zal. Lidah tu dah standby nak sebut zal. Ramai di kalangan kita buat ikhfa, dia tak tahu nak duduk mana. Dia buat bunyi ikhfa, bunyi dengung ikhfa, dengung ada, tapi keadaan lidah tidak tepat. Contoh, ramai yang bunyi wayung yung kan, wayung kayung yul. Sebab apa? Lidah standby dekat zal. Wayunzira. Cuba 1, 2, 3. Beza. Sebelum ni bunyi, sebab kita tak standby, dia akan bunyi wayung kan. Maka apabila standby, dia akan bunyi lain. Dia akan betul-betul tepat pada zal. Wayunzira. Cuba. Good. Kemudian zal baris bawah nipis zi, jangan tertebalkan kan. Wayunzi. Kemudian ra, selepas zal ra baris atas tebal. Ra, ada di kalangan kita membaca huruf ra walaupun berbaris atas bunyi nipis. Contoh wayunziral ral, bunyi ra tapi nipis. Ral salah. Ra wayunzira wayunziral ral. 1, 2, 3. Wayunziral. Good. Ral ladzina. Okay. Kemudian masuk ke dalam lam idgham, masuk ke dalam lam idgham bila gunnah, tak ada gunnah. Ladzina, jumpa lagi zal. Wa yunziral ladzina. Kemudian qa berbaris atas, qaf berbaris atas dan panjang 2 harakat. Qa. Ramai, bukan ramailah, ubahkan kebiasaan kita apabila sebut huruf tebal dan bibir kita muncung. Ubahkan bibir kita, ubahkan mulut kita suka muncung bila huruf tebal, dan ianya bukan dhammah. Kalau dhammah tak ada masalah, memang kena muncung. Contoh qu, su, ru, tu kan. Tetapi di sini baris atas. Kalau kita termuncung ataupun buat muncung betul-betul, segi konsep bacaan kurang tepat tuan-tuan. Kita tak nak ambil satu kata apa, pendekatan yang keras. Kita bagi kelonggaran sikit, so kurang tepat. Kalau saya mengaji dulu keadaan begini, guru saya sangat keras dan kata apa, tekankan, bukan kurang tepat, salah. Dia juga siapa yang muncung pada huruf-huruf yang tak boleh muncung, salah. Salah terus. So supaya apa? Dengan didikan salah tu kita tak buat. Bila buat, maka di situ kita melakukan kesalahan dan lama-lama kita buang perkara tersebut. So kat sini, bagi kita yang masih baru, saya beranggapan kita ambil pendekatan kurang tepat, kurang tepat. Cuba huruf-huruf yang tak ada dhammah jangan muncung. Jangan muncung. Cuba qa. Buka qa. Kalau dah terbiasa muncung sikit tak apa, lama-lama buang sampai tepat. Qa. Cuba ambil wa yunziral ladzina qalu. 1, 2, 3. Laqalu. Qalu. Apabila menyebut qaf, kalau ada yang berbunyi macam kaf, salah. Ada orang sebut macam ni, nako, ko. Sebab apa? Dia tidak betul-betul menyebut pada tempat qaf tersebut di belakang. Ni pangkal lidah. Ni hujung, ni pangkal kan. So belakang lidah tu menyentuh pada langit lembut belah belakang. Tuan-tuan boleh rasa langit lembut. Tuan-tuan ambil lidah tuan-tuan rasa kat belakang. Kat belah belakang tu lembut kan, tengah-tengah keras kan. Tuan-tuan punya langit
Langit tuan-tuan belah belakang lembut. Cuba rasa. Lembut ke keras belah belakang? Lembut ke keras? Lembut ke keras tuan-tuan? Ke tak rasa? Ada masalah ni ya. Okey. Langit di belah belakang mesti lembut. Kena lembut. Kalau tuan-tuan punya langit belah belakang keras, saya tak boleh komen lah. Okay? Sebab semua manusia dan kata keseluruhan kedudukan langit belakang sekali ya. Ni kan jadi keadaan kita punya langit. Okay, ni gigi depan lah. Gigi depan, gigi atas. So ni dalam. So belah belakang ni, belah belakang tuan-tuan boleh rasa dengan lidah, ujung lidah. Rasa kat belah belakang tu, rasa lembut tak? Lembut kan? Okay, depan sikit, depan dia sikit, rasa keras tak? Ataupun tengah? Tengah-tengah rasa keras kan? Ada langit keras, ada langit lembut. So dua-dua tempat tu ada tempat keluar huruf tuan-tuan. Okay? Kalau tuan-tuan tengok buku gambar rajah tajwid, kedudukan rongga mulut, qaf, hujung lidah macam ni ni belakang lah. Okay. Ni belakang lelangit belakang ataupun belah belakang. Ni lidah, ni hujung lidah saya, ni pangkal lidah saya belakang. So dia akan naik begini, dia akan sentuh belah belakang. Cuba matikan qaf. Al-qa, al-qa, il-qa, uqa. Tuan-tuan rasa tak belakang lidah tuan-tuan naik ke atas bila dia sentuh al. Okey, lambatkan. Nak nampak lagi? Tuan-tuan stopkan kat situ. Al, qa. Rasa tak? Kalau tak rasa, kena bagi rasa tuan-tuan. Sebab apa? Itulah tempat makhraj qaf. Kena rasa. Dan ni belah depan tak ada, dia tak bergerak dan dia tak naik. Jangan bagi dia naik ataupun jangan bagi dia bergerak. Sebab yang bergerak pangkal lidah sahaja, huruf qaf. Cuba sekali lagi. Al-qa, il-qa, uqa. Cuba. Naqa, naqa. Dan suara di belah dalam. Naqa. Kalau terbunyi nako, ko, dia masih menggunakan kaf. Kaf ya. Nako, ko, ki, ku, ka, ki, ku, nipis. Tapi qaf tebal. Ko. Alah macam istilah tu ajis. Bongo. Kau nampak kan? Dia di sini kan? Tapi tu dia di apa? Dia bahagian kerongkong. Nak katakan dia punya dalam suara tu bongo. So qaf tu. Qa. Okey? Lebih kurang lah. Okey. Nanti saya cuba bawa istilah piramid kan. Tuan-tuan mungkin minat istilah piramid dan saya cuba bawa. Okey. Qa wa yunzirul ladzina qalu وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا Cuba قَالُوا Okay, qalu, qa selesai. Lu dua harakat. Tapi di sini tidak boleh dua harakat kerana masuk terus ke ta kan. So jadi kat situ lu betul-betul muncul, kemudian masuk ke ta nipis. Lutta. Cuba lutta. Luttakha. Luttakhadha. Luttakhadha. Good. Sebab apa di sini saya satukan? Sebab ramai di kalangan kita apabila nak sebut kha tebal, dia tertebalkan sebelumnya, tertebalkan ta juga. Qalu takhadha, muka ta. Jaga tuan-tuan ramai berlaku atau ramai di kalangan kita buat kesilapan kecil
huruf selepas atau sebelumnya huruf tebal, maka dia akan ikut tebalnya juga. Walhal dia nipis. Macam ta di sini nipis. Bacalah dengan nipis. Qalut takhadha. Tapi yang sebaliknya ramai yang buat kesalahannya. Qalut takhadha. Qata. Ta. Nipis Cuba sekali lagi. Qalut takhadha. Nota ta. Qalut takhadha. Kalau masih terbunyi ta, kurangkan, buangkan. Ta, bukan ta, ta. Okey? Takhadallah. Okey, selesai. Takhadha, kemudian zal. Zal nipis masuk ke dalam kalimah Allah tebal. Ini satu lagi. Ada juga kesalahan yang berlaku, dia menebalkan zal. Qalut takhadallah. Bukan za. Zal nipis kan? Zal baris atas. Zal huruf nipis. Maka nipiskan zal, kemudian baru tebalkan lam. Takhadallah. Zallah. Cuba ambil. Takhadallah. Takhadallah. Good. Okay, cuba tuan-tuan. Kalau kita dah terbiasa tebalkan huruf yang tidak tebal, maka cuba sedaya upaya kurangkan. InsyaAllah lama-lama boleh baca. Qalu takhadallahu zallahu walada. Okay, walada nipis. Sekali lagi. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. 1, 2, 3. Wa yunziral. Qalu takhadallahu walada. Okay, good. Sambung. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ma lahum. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Okay, tengok ra, ada yang punya kaburat, kerat, ra, rad, r-o-o-t, rad. Okay, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. Baik, ma lahum bihi. Ma lahum, ma berbaris atas. Okey. Kemudian panjang 2 harakat nipis, tak ada masalah, ya. Ma begitu je. Lahum, la nipis, jangan ada yang baca mala. Okey, kita berbalik pada
slang tadi ya, lahjah ataupun logat. Tuan-tuan kalau terbiasa ataupun buat lahjah al-Melayu maka kurang. Contoh, ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Bunyi bacaan tajwid betul, tapi bunyi dia al-Melayu. Tuan-tuan tak ada masalah. Cuma kita nak cantikkan, dapatkan kesenian dan kata apa, keunikan dan juga sedap bunyinya lebih pada bunyi Arab. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kan contoh. Okey, ma selesai, lahum la nipis, hu ha simpul ataupun ha garang, ha tebal berbaris depan, dhammah muncungkan lahum. Kemudian tengok pada mim mati bertemu ba. Okey, mim mati bertemu ba, ikhfa. So di sini ada pandangan yang mengatakan seolah-olah bibir kita tutup ataupun renggangannya ada sedikit renggang seperti sehelai kertas. Contoh kertas lah. Ni tebal sangat tapi contoh ada kertas. So apabila membaca ikhfa mim mati bertemu ba ikhfa mim mati bertemu ba ataupun iqlab, maka bacaannya seolah-olah bibir kita ditutup dengan satu helai kertas. Ma lahum hum rapat okey, tu satu kaedah. Okey, kalau contoh kita tutup terus, dia tak jadi ikhfa. Tutup serapat-rapat dia akan jadi idgham. Contoh ma lahum hum jadi idgham. So di sini ada dua kaedah. Satu, seolah-olah seperti sehelai kertas. Tuan-tuan pernah dengar ni? Saya harap tuan-tuan pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, jadi malam ni kita terangkan ada dua pandangan. Yang pertama seperti sehelai kertas, ikhfa mim mati bertemu ba atau ikhlaq. Ma lahum kertas so, seolah-olah tutup dia seperti ada renggangan sehelai kertas. Kemudian ada pandangan yang lain, tutup habis, tutup juga, tetapi tutupnya tidak serapat tutup idgham. Kalau idgham tutupnya betul-betul rapat, tetapi di sini pendapat satu lagi, bibir tutup tetapi tutupnya ringan. So di situ ada juga. Contoh ma lahum hum. Okay, tuan-tuan nak ambil pandangan yang renggang sehelai kertas pun boleh, nak ambil pandangan yang tutup dua bibir tetapi ringan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tahu membaca ataupun kaedah bagaimana membaca ikhfa atau iqlab mim mati bertemu ba. Okey, so mungkin sebelum ni saya baca je Ustaz, saya pun tak tahu ada kaedah tu macam mana sebutannya kan. So malam ni ambil pandangan dan gunakan untuk tuan-tuan. Nak guna macam mana? Nak guna renggangan boleh sedikit, ataupun nak guna tutup, dan tutup yang ringan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian ma lahum bihi min ilm, ma lahum bihi cuba tuan-tuan, ma lahum bihi. Kalau tuan-tuan tutup serapat-rapat berat dia jadi idgham, jangan rapat. Ma lahum hum. Bila rapat sangat dia jadi idgham ma'al ghunnah. So tuan-tuan cuba buat seperti renggangan sehelai kertas, ya tuan-tuan. Contoh, okey, ni ma lahum hum ma lahum hum, gitu je. So
dia ada terbuka, tetapi terbuka bibir kita tu sangat halus seperti selai kertas. Itu satu pendapat lah. Kalau tak nak takut-takut sama ada renggangan tu kita tersalah ataupun buat kita tidak buat, ambil je yang tutup, tetapi tutup sederhana, tutup ringan. Ma lahum bihi min ilm. 1, 2, 3. Okey, bihi saya selesai ikhfa tu. Lahum bihi min ilm. Min izhar, nun mati bertemu ain. Jelaskan. Min cuba. Min ilmi. Good. Jelaskan nun mati kemudian lam mati. Min ilmi. Okay, idgham masuk, tanwin bertemu waw, idgham ma'al ghunna, masuk ke waw. Kemudian wala, waw nipis, lam nipis, berbaris atas, 2 harakat. Li'aba, okay, li baris bawah nipis. Okay, kemudian hamzah ataupun alif tersebut 2 harakat. Kemudian ba panjang, kemudian ihim. Okay, dalam ayat ni tak ada masalah ataupun tak ada kupasan yang banyak. Okay, cuba. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Good. Okey, tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah sekalian, rasa kita berhenti sekadar itu kerana masa mencemburui kita. Jadi kita sambung pada sesi akan datang ayat yang kelima juga. Okey, insya-Allah. Sekali yang baik dan betul itu datang pada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kesilapan datang pada diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada salah dan silap atau kekurangan dalam penyampaian saya. InsyaAllah kita bertemu pada sesi akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.